Salam sejahtera, selamat pagi. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Naila Huda bertemankan rakan setugas Hakim Rahman, dan seperti biasa ada banyak perkongsian dan berita menarik yang kami nak bawakan dari astroawani.com, dan anda juga boleh lihat laporannya di laman web kami. Dan pertama sekali kita nak kongsikan perkembangan COVID-19 seperti biasa, setiap hari yang dikongsikan oleh Kementerian Kesihatan, apa perkembangan terkini COVID-19 negara kita. Dan semalam kita masih lagi melihat kes baru COVID-19 ini kekal lagi pada 1 digit, iaitu hanya 3 kes baru yang direkodkan sehingga pukul 12.30 hari semalam. Dan ini menjadikan jumlah kes positif di Malaysia adalah sebanyak 8,643 kes. Dan berdasarkan rekod kes positif semalam, Malaysia mengekalkan kalau dalam sukan orang kata apa, mengekalkan momentum ataupun orang tak cemerlang mencatatkan angka di 1 digit, di mana semalam terbaru hanya 3 sahaja kes dilaporkan. Tetapi dalam masa yang sama, ini bukanlah satu perkara yang harus kita terlalu banggakan. Kita boleh berbangga dengan pencapaian ini, dengan kejayaan kita mengawal jangkitan COVID-19, tapi dalam masa sama ia bukan lesen ataupun tiket untuk kita tidak mengamalkan SOP ataupun garis panduan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga Majlis Keselamatan Negara dalam usaha membendung jangkitan COVID-19 ini. Dan daripada 3 jangkitan baru yang dicatatkan semalam, salah satunya merupakan wujud kluster baru Bukit Bintang, di mana Ketua Pengarah Kesihatan Dato' Dr. Nur Hisham Abdullah memberitahu Bukit Bintang telah sehingga kini ada 11 kes melibatkan 10 warga negara Bangladesh dan seorang warga negara Malaysia. Kalau di Bukit Bintang saja, seramai 304 orang telah pun disaring, di mana 204 orang adalah bukan warga negara dan 100 orang adalah warga negara Malaysia. Dan daripada jumlah itu, 293 didapati negatif COVID-19. Ya, dan ini katanya kes positif baru tersebut telah pun dikesan hasil saringan ulangan dalam tempoh mereka berada di pusat kuarantin, dan kesemua mereka telah pun diasingkan di pusat kuarantin manakala kes positif pula dimasukkan ke hospital. Jadi kita lihat ada lagi kluster-kluster yang masih wujud, ada lagi kluster baru yang direkodkan, jadi risiko jangkitan itu masih lagi ada. Sementara kita memasuki fasa pemulihan ini, dalam masa yang sama kita juga masih lagi perlu berjaga-jaga dan berwaspada, terutamanya dengan pembukaan lebih banyak sektor dengan aktiviti sosial, aktiviti ekonomi. Banyak lagi yang dibenarkan sejak Julai ini, tapi dalam masa yang sama ia bergantung kepada diri kita sendiri untuk bertanggungjawab menjaga penjarakan sosial itu dan kebersihan diri. Dan kita nak lihat juga perkembangan mengenai selain daripada kluster Bintang. Kalau kita lihat kepada pencapaian yang dicatatkan setakat ini dalam PKPP, ianya harus diberikan pujian bukan sahaja kepada warga Malaysia yang mampu mengawal diri mereka, membuat kawalan kendiri dengan mengamalkan jarak sosial, tapi dalam masa sama juga kepada Barisan Harapan, kerana mereka inilah yang bertengkus lumus bekerja tanpa henti sejak awal lagi, dan ia juga mendapat perhatian Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang mengucapkan syabas dan terima kasih kepada petugas Barisan Harapan yang masih lagi bertengkus lumus mengawal penularan wabak COVID-19 di dalam negara. Dan itu, penghargaan itu dinyatakan melalui laman Facebook Tan Sri Muhyiddin Yassin, dan beliau juga menyatakan betapa bangganya beliau kepada semua rakyat Malaysia atas kerjasama yang sangat baik dalam mematuhi SOP yang ditetapkan. Dan itu merupakan penghargaan di atas kejayaan negara yang mencatatkan kes harian COVID-19 yang terendah. Semalam 1 kes, tapi tiada kes tempatan, hanya ada 1 kes import. Dan hari ini seperti kita laporkan tadi, hanya ada 3 sahaja kes yang dilaporkan. Ya, ini satu penghargaan yang penting kita dengarkan, terutamanya apabila bukan sahaja pengorbanan kita saksikan daripada petugas di Barisan Harapan, tetapi pengorbanan daripada setiap rakyat Malaysia itu sendiri. Ramai yang terpaksa mengorbankan punca pendapatan mereka, terpaksa menutup perniagaan mereka dan sebagainya. Itu adalah pengorbanan yang amat besar, dan kita lihat inilah hasilnya apabila kita lihat kes hampir sifar, kes jangkitan tempatan terutamanya. Jadi ini adalah pengorbanan semua orang ketika kita berdepan dengan pandemik COVID-19 ini. Dan dalam masa yang sama juga beliau masih mengingatkan rakyat tidaklah terlalu selesa sehingga alpa dan juga lalai dalam usaha untuk mengawal jangkitan COVID-19 ini, kerana risikonya masih ada lagi klusternya. Dan kita juga melihat kepada pembukaan sempadan juga sebagai langkah seterusnya, dan itu
boleh meningkatkan lagi risiko kita kerana kita tak tahu bagaimana situasi di negara lain, mungkin itu akan meningkatkan lagi risiko itu. Dalam masa yang sama, dah cakap tentang perlunya kita teruskan tanggungjawab dan peranan kita, ini juga peranan yang perlu dimainkan amat penting. Ini adalah gesaan Polis Diraja Malaysia terhadap mereka yang pulang dari luar negara apabila mereka telah pun diberikan kelonggaran, tidak perlu duduk di pusat kuarantin dan sebagainya, tetapi mereka ada tanggungjawab iaitu untuk menjalani ujian saringan COVID-19 buat kali kedua. Terdapat 620 lagi yang masih gagal untuk membuat ujian saringan COVID-19 kali kedua itu susulan mereka pulang dari luar negara. Jadi mereka digesa untuk segera tampil menjalani ujian itu dan katanya jika mereka masih lagi berdegil, PDRM tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan terhadap mereka dan jika sabit kesalahan mereka boleh dihukum penjara selama tidak lebih 2 tahun atau denda atau kedua-duanya. Jadi ini adalah satu peranan yang amat penting. Kita lihat kita dah mula meraihkan kes COVID-19 ini semakin menurun, keluk jangkitan itu semakin diratakan, tetapi dalam masa yang sama kita membenarkan kelonggaran kepada individu yang pulang dari luar negara ini, tidak perlu duduk di pusat kuarantin, dibenarkan duduk di rumah, menjalani kuarantin mereka sendiri di rumah, tetapi tak menjalani tanggungjawab mereka iaitu untuk membuat ujian saringan kedua. Ya, kalau diikutkan SOP yang biasanya dilakukan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia adalah mana-mana individu yang disyaki ataupun punya kontak rapat dengan mereka yang positif COVID-19 ataupun mereka yang baru pulang dari luar negara, tidak kira atas alasan apa, sama ada bekerja ataupun pelajar, mereka sebenarnya perlu menjalani 2 sesi ujian swab yang kita dimaklumkan. Pertamanya, mereka yang pulang dari luar negara, sebaik saja mereka sampai ataupun tiba, kalau dulu mereka ni di kuarantin di hotel selama 14 hari. Jadi hari pertama mereka perlu menjalani ujian swab. Kemudian pada hari ke-10 atau mungkin ke-9 mereka perlu lagi menjalani ujian swab dan apabila akhirnya keputusan ujian swab kali kedua itu diperolehi, barulah mereka dibenarkan untuk keluar. Tapi dalam kes ini kita lihat suatu masa dahulu, mungkin awal Jun atau penghujung Jun, kerajaan membuat keputusan untuk mereka yang sudah sedang menjalani kuarantin boleh dibenarkan keluar dan mereka yang pulang dari luar negara tidak perlu menjalani ujian saringan kedua. Tetapi ini perlu dilakukan bagi memastikan individu yang pernah mengalami ataupun menjalani ujian saringan buat kali pertama disahkan betul-betul negatif ataupun tiada sebarang jangkitan COVID-19. Sebab itu pentingnya 620 individu ini tampil untuk membuat ujian saringan kedua agar kita dapat betul-betul meratakan keluk jangkitan COVID-19. Kerana itu satu jumlah yang besar, 620 individu itu lebih daripada cukup untuk mewujudkan satu kluster baru, kluster yang pulang dari luar negara. Jadi ini perlu dititik beratkan orang ramai. Kalau anda merupakan salah seorang individu itu ataupun kenal salah seorang individu yang perlu tampil buat ujian saringan kedua ini, pastilah nasihatkanlah mereka untuk terus buatkan ujian saringan kedua itu supaya kita tidak perlulah mengembalikan perintah PKP itu sekiranya wujud kluster baru pula. Seterusnya kita ada berita yang kita nak kongsikan juga, Hakim. Ini berita baik. Berita baik apabila kita semua maklum ketika dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini daripada PKP, PKB, PKPD untuk kawasan-kawasan tertentu sampailah sekarang ini PKPP, soal tarif elektrik sentiasa menjadi perbualan hangat di mana ada berlaku spike ataupun peningkatan dalam bil harian di sebalik penggunaan ataupun bekerja dari rumah, work from home ini dan jumlah bil yang meningkat. TNB, Tenaga Nasional Berhad, juga akhirnya mengumumkan pemberian diskaun elektrik yang sebelum ini diberikan sehingga April saja. Tetapi kemudian Menteri Tenaga dan Sumber Asli Datuk Samsul Anwar Nasarah mengumumkan bahawa TNB akan memberikan diskaun sehingga hujung tahun ini, iaitu sehingga Disember 2020 bagi semua pengguna domestik sama ada di Semenanjung ataupun di Sabah dan juga Sarawak. Dan berapa ramai yang akan menikmati manfaatnya? Ada 7.66 juta pengguna domestik di Semenanjung akan terus menikmati diskaun tersebut di antara 2 hingga 50%. Itu jumlah diskaunnya, daripada 2% hingga 50%. Dari 1 Oktober hingga 31 Disember. Ini lanjutan kepada diskaun elektrik yang diumumkan Mac lalu, di
di bawah pakej ransangan ekonomi prihatin rakyat ataupun prihatin. Ya, dan umum mereka juga pelanjutan ini turut terpakai bagi pengguna elektrik dengan penggunaan di antara 600 hingga 900 kilowatt yang mula mendapat diskaun 10% di bawah bantuan prihatin elektrik BPE yang sebelum ini diumumkan kerajaan pada 20 Jun. Itu buat mereka di Semenanjung. Kalau kita lihat pengguna domestik di Sabah dan Sarawak pula, mereka akan juga terus menerima diskaun bil elektrik sebanyak 2% hingga 31 Disember yang dijangkakan akan memanfaatkan kira-kira 520,000 orang di Sabah dan 580,000 orang di Sarawak. Dan sebelum ini kerajaan mengumumkan diskaun bil elektrik hanya akan berjalan ataupun bermula April 2020 sehinggalah September. Sekarang kita lihat dilanjutkan sehinggalah Disember dan ini melibatkan semua pengguna di seluruh negara. Ini adalah antara inisiatif kerajaan untuk bantu meringankan sedikit beban rakyat ketika kita berdepan dengan pandemik COVID-19. Ramai yang terpaksa hilang punca pendapatan mereka akibat penutupan premis dan penutupan perniagaan dan sebagainya. Jadi ini adalah salah satu inisiatif selaras dengan beberapa pakej juga. Sebelum ini diumumkan pakej prihatin dan juga pakej penjana juga. Sebelum ini diumumkan ada beberapa inisiatif untuk membantu seluruh rakyat Malaysia, terutamanya tumpuan diletakkan pada PKS juga. Jadi ini antara inisiatif-inisiatif yang dibawakan dan kata juga Syamsul Anwar, pelanjutan diskaun selama 3 bulan bagi pengguna di Semenanjung juga akan dibiayai menggunakan dana kumpulan wang industri elektrik dengan anggaran sebanyak 392 juta ringgit. Dan kalau kita lihat bagi Sabah dan Sarawak pula, itu akan dibiayai oleh Kementerian Kewangan dengan anggaran peruntukan sebanyak 6 juta ringgit. Dan ini satu laporan berita baik kepada rakyat Malaysia. Tetapi dalam masa sama kita juga perlu mengamalkan penjimatan penggunaan tenaga elektrik. Walaupun kita terpaksa bekerja di rumah, tapi kalau orang kata apa, kita amalkan penjimatan yang sangat simple. Kalau dah buka aircon, tak payah buka kipas. Kalau buka kipas, tak payah buka aircon. Itu perlu ada kawalan kendiri. Janganlah kita terlalu leka ataupun orang kata mewah dengan penggunaan tenaga elektrik nak menerangi rumah ataupun sejukkan rumah, tapi kita membazir di sebalik diskaun yang diberikan. Kerana kalau kita lihat dalam kenyataan Tenaga Nasional Berhad sebelum ini, TNB mencatatkan keuntungan separuh daripada tahun sebelumnya dalam tempoh PKP ini kerana satu, kurangnya penggunaan tenaga elektrik oleh pihak industri, kerana kita semua maklum banyak industri yang terpaksa diberhentikan seketika bagi mengawal jangkitan COVID-19, tapi dalam masa sama penggunaan tenaga elektrik domestik di rumah menunjukkan peningkatan kerana faktor work from home, bekerja dari rumah. Tapi seperti yang saya sebutkan tadi, bukan lesen ataupun peluang untuk kita buka semua lampu, buka semua electric device walaupun diberikan diskaun oleh TNB ini. Ya, satu lagi aspek mungkin kita boleh ambil berat juga adalah tentang kelestarian dan kepentingan alam sekitar juga. Mungkin sejak mulanya pandemik COVID-19 ini melanda negara kita, mungkin isu-isu alam sekitar ni mungkin keterbelakang sedikit. Mungkin kita dah lupa bukan saja penggunaan elektrik tetapi penggunaan banyak lagi benda. Contohnya tabiat kita untuk banyak menggunakan perkhidmatan penghantaran makanan dan banyak menggunakan bekas makanan plastik dan sebagainya. Itu antara isu juga yang timbul sejak mulanya PKP dan pandemik COVID-19 ini, dan mungkin antara isu-isu yang juga kita perlu lihat dan semak semula. Kita dah masuk fasa pemulihan ni, bolehlah kita kembalikan mengangkat isu-isu kelestarian alam sekitar ini selain daripada penggunaan elektrik dan juga penggunaan benda-benda lain, dan juga ini antara isu yang mungkin kita boleh ingat semula. Dan banyak lagi perkara dan kita nak berita kita nak kongsikan di awal ni pagi, tapi kita perlu berhenti seketika, kembali selepas ni. Bertemu kembali dalam awal ni pagi bersama saya Hakim Rahman dan Naila Huda, dan kami nak membawakan kepada anda perkembangan terkini, berita-berita dalam dan juga luar negara, dan yang terbaru kita nak laporkan berkenaan dengan tragedi bot terbalik dan karam di kawasan perairan Laut Cina Selatan di Bacok, Kelantan sebenarnya, di mana operasi mencari dan menyelamat sejak 2 hari lalu menemui hasil positif, iaitu
mangsa ke-6 tragedi bot terbalik telah pun ditemui, dan mangsa ke-6 itu ditemui kira-kira 21 batu nautika dari Kuala Kamisan, ditemui terapung sekitar 4.19 petang semalam dan dibawa ke darat ataupun jeti pendaratan ikan di Kuala Kemasih. Okey, kalau menurut polis, Ketua Polis Daerah Bachok ini, Superintendent Samsumuddin Sulaiman, mayat tersebut disahkan oleh anak mangsa berdasarkan pakaian terakhir yang dipakainya sebelum turun ke laut. Dan mereka mendapat maklumat daripada nelayan tempatan, kemudian pihak maritim tiba ke lokasi. Masih lagi belum dapat sahkan itu mayat mangsa yang hilang dalam tragedi bot terbalik dan karam, tetapi kemudian apabila dibawa naik ke jeti, barulah anak mangsa sendiri mengesahkannya. Dan mangsa ditemui dalam keadaan yang lengkap berpakaian sempurna, tetapi kemudian pengecaman dibuat berdasarkan jam tangan serta dompet yang berada dalam poket seluar mangsa. Ya, dan ini hasil operasi cari dan menyelamat yang telah dijalankan sejak beberapa hari lepas, tetapi operasi ini akan diteruskan untuk mencari dua lagi mangsa, Arman Ismail 43 tahun dan juga Cik Wadi Bakar 30-an yang kita jangkakan akan disambung hari ini. Dan setakat ini apa yang dilaporkan oleh pihak polis adalah 5 mangsa menjadi mangsa korban yang telah ditemukan sejak operasi itu bermula, yang antara yang paling muda melibatkan seorang mangsa hanya 19 tahun, sementara 12 daripada 20 mangsa yang lain pula selamat dan berjaya menyelamatkan diri sendiri, iaitu berusia antara 18 hingga 60 tahun. Dan ini satu berita yang kita akan terus ikuti dan kita akan bawakan perkembangannya secara terkini di astroawani.com dan juga boleh ikuti di laman sosial kami untuk ikuti apa yang dilaporkan oleh wartawan wakil Astro Awani di sana di Kelantan dalam buletin-buletin seterusnya. Nah, ini satu tragedi yang menyayat hati sebenarnya, kerana kita bermaklum sejak perintah kawalan pergerakan dilakukan ini, banyak pihak yang tidak dapat melakukan ataupun menjana aktiviti ekonomi. Nelayan juga tidak terkecuali. Kemudian apabila mereka sudah dibenarkan untuk, mereka masih lagi dibenarkan turun ke laut sebelum ini, tetapi nak jual dekat mana sebab pasar pun tutup. Dan apabila mereka kembali turun ke laut, tragedi seperti ini pula berlaku. Dan ketika kejadian dilaporkan, keadaan cuaca tidak begitu baik, tetapi alhamdulillah sepanjang operasi mencari dan menyelamat, keadaan laut tenang dan operasi masih lagi diteruskan. Mungkin kali ini diluaskan lagi skala ataupun kawasan pencarian. Kalau semalam sehingga 400 batu nautika kawasan pencarian, mungkin kali ini diperluaskan lagi dengan pastinya menggunakan dengan kerjasama atau bantuan nelayan-nelayan tempatan dan juga nelayan laut dalam. Baik, seterusnya kita nak beralih ke sedikit laporan politik tempatan. Ini satu perkara ataupun isu yang disuarakan oleh Majlis Profesor Negara yang antara lain menyatakan bahawa berkenaan dengan isu lompat parti, di mana kita bermaklum nama negara Malaysia ini sudah menjadi sebutan di serata dunia sejak isu One Malaysia Development Berhad pada 2015. Kemudian selepas 5 tahun ada lagi isunya. Ini kata fellow penyelidik Majlis Profesor Negara MPN Dr. Muhammad Asri Muhammad Ali yang menyatakan bahawa Malaysia sebenarnya jadi bahan ketawa kerana budaya lompat parti dalam kalangan ahli politik, di mana lompat parti ini jugalah yang membawa kepada perubahan kerajaan daripada Pakatan Harapan yang memerintah selama 22 bulan kepada Gabungan Perikatan Nasional yang ketika ini memerintah. Dan bagi Dr. Muhammad Asri, Malaysia perlu ada satu undang-undang untuk mengawal ataupun yang melarang budaya lompat parti, kerana ianya dianggap tidak diiktiraf oleh rakyat, dan bagi memastikan pemimpin politik ini tidak mengkhianati ataupun mempermainkan sesuka hati kepercayaan yang diberikan rakyat dalam memilih mereka. Kerana kata Dr. Muhammad Asri, rakyat negara ini biasanya mengundi mengikut parti, bukan individu. Dia melihat logo dan lambang parti. Kemudian apabila mereka sudah memilih satu parti tertentu sebagai pemimpin mereka, tiba-tiba parti itu pula bergabung dengan entiti atau parti lain, ia sudah dilihat sebagai satu tindakan yang mengkhianati. Justru perlu ada undang-undang ataupun satu akta untuk mengawal budaya lompat parti ini.
Apa yang dicadangkan beliau juga, beliau ada melihat contoh di beberapa negara lain yang ada proses recall dikatakan, iaitu kita beri kuasa kembali kepada rakyat dengan cara sekurang-kurangnya 10% daripada pengundi itu dia boleh buat petition untuk diadakan pilihan raya semula sama ada mereka restu atau tidak dengan tindakan ahli parlimen mereka. Saya belum pernah dengar lagi proses recall ini, mungkin satu cadangan yang agak menarik, tetapi proses untuk pemilihan dan pilihan raya ini pula mungkin tidak menjadi satu idea yang kita pertimbangkan kerana ketika ini kita berdepan dengan pandemik COVID-19 dan banyak aktiviti ataupun institusi politik dan proses demokrasi yang tidak berlangsung ketika ini. Contohnya sidang parlimen pun kita tidak lihat berjalan ketika pandemik COVID-19 ini dengan pelaksanaan PKP walaupun sudah mulanya sektor ekonomi dan aktiviti sosial yang lain. Tetapi ada beberapa lagi yang kita lihat tak dilangsungkan ketika ini. Jadi dengan itu, ini pula pandangan seorang pakar juga berhubung dengan pilihan raya kerana sekarang ini kita dengar banyak desas-desus tentang adanya pilihan raya dan sebelum ini pada 30 Jun banyak juga yang menular mempromosikan terutamanya kepada anak muda untuk terus mendaftar sebagai pengundi sekiranya ada pilihan raya dalam masa yang terdekat. Jadi ramai yang terkejar-kejar untuk berdaftar sebagai pengundi pada hari terakhir itu. Jadi ini kita nak bercakap tentang satu pandangan yang dilontarkan juga berhubung dengan pilihan raya. Kata pensyarah politik dan hubungan antarabangsa Universiti Utara Malaysia, Profesor Dr. Muhammad Azizuddin Muhammad Sani, katanya tiada keperluan untuk kerajaan melaksanakan pilihan raya mengejut dalam tempoh terdekat ketika negara masih lagi berusaha melawan pandemik COVID-19. Ini juga satu pandangan yang agak popular kita lihat. Katanya keputusan tersebut merupakan penyelesaian terakhir sekiranya kemelut politik semasa berterusan dan katanya sekiranya perlu dilaksanakan garis masa yang sesuai untuk pilihan raya diadakan adalah pada tahun depan. Kita dengarkan apa pandangan beliau. So saya rasa dalam konteks itu sekarang ini memang tak sesuai. Kalau melihat dalam konteks itu tak sesuai diadakan pilihan raya umum di kala SPR pun sekarang ini perlu mencari mekanisme terbaik. Macam mana nak adakan pilihan raya. China lah kita lah, China kecil je. Ini satu negara kan. Pilihan raya di kala pandemik Jadi so kena ada mekanisme yang terbaik untuk itu So dalam konteks ini saya rasa melihat pada keadaan itu mungkin tak sesuai sekarang lagi. Sekiranya kemelut politik berterusan dan tidak ada jalan penyelesaian dan kita hanya melihat dalam konteks politik saja semasa politik demokrasi di Malaysia, kemudian ada keperluan untuk diadakan pilihan raya jika kemelut itu masih ada. Tapi kita tahu bahawa selalunya kemelut yang ada itu jalan terakhir baru kita buat pilihan raya. Satu pandangan yang berbeza di sebalik desakan ataupun permainan politik ada yang mendesak pilihan raya diadakan segera. Tapi kalau kita lihat di negara-negara lain, jiran terdekat kita sebenarnya, Singapura juga bakal melalui pilihan raya pada 10 Julai nanti. Korea Selatan sebelum ini juga telah mengadakan pilihan raya umum ketika pandemik dan ini merupakan jika pilihan raya diadakan ketika kita masih lagi dalam usaha untuk melawan COVID-19 ini, ia akan menguji beberapa perkara. Yang pertamanya, tahap disiplin rakyat negara kita sama ada mereka betul-betul boleh mengamalkan penjarakan sosial dan mematuhi segala prosedur operasi standard ataupun SOP yang ditetapkan. Dan yang kedua, salah satu perkara yang perlu kita beri perhatian adalah bagaimana tadbir urus yang baik diperlukan untuk menyediakan dari segi aspek logistik, aspek perbelanjaan keuangan dan juga aspek untuk pengurusan sekiranya pilihan raya ingin diadakan ketika pandemik COVID-19 ini masih lagi ada. Ya, betul. Itu bukan satu idea yang mustahil. Kita lihat kalau Singapura pun boleh buat, pastinya kita pun boleh buat juga. Tetapi itu adalah jalan terakhir. Ya, dan kita masih belum lihat lagi perkara itu berlaku dalam masa yang terdekat setakat ini, tetapi kita akan terus ikuti, mungkin ada lagi desas-desus ini akan diteruskan. Dan sebelum kita akhiri Awani Pagi jam ini, kita akan bawakan sedikit perkembangan antarabangsa. Seperti mana yang kita lihat, negara jiran kita ramai ataupun banyak yang mencatatkan penurunan kes positif COVID-19 dan keluk jangkitan itu semakin diratakan. Tetapi dalam masa yang sama, kalau kita lihat di Jepun, di Tokyo, kes meningkat dalam tempoh 24 jam, iaitu yang
tertinggi direkodkan sejak awal Mei. Ia sebanyak 107 kes baharu COVID-19 yang direkodkan di Tokyo, tertinggi sejak awal Mei, yang sekaligus menimbulkan kebimbangan dalam kalangan penduduk bahawa gelombang baru wabak tersebut ketika perniagaan kembali to normal. Dan Governor Tokyo Yuriko Koike memaklumkan kebanyakan jangkitan melibatkan agak menarik individu berusia 20 hingga 30-an yang dikaitkan dengan aktiviti hiburan pada waktu malam. Pada masa sama, beliau juga mendesak para pekerja secara proaktif untuk mengambil ujian saringan dan juga mengambil langkah-langkah keselamatan. Jadi puncanya amat menarik kalau kita lihat individu yang berusia 20 hingga 30-an. Walaupun kita jangkakan risiko jangkitan ini, kita banyak merisaukan, membimbangkan warga emas dan mereka yang anak-anak kecil, tetapi kita juga tidak terasing daripada risiko itu, terutamanya kita kembali kepada aktiviti sosial, aktiviti ekonomi. Apa yang dilihat ini dikaitkan dengan aktiviti hiburan pada waktu malam. Dan kalau kita lihat Korea Selatan juga, apabila mereka mula meratakan keluar jangkitan, tetapi mereka lihat ada kluster baru, kluster kelab malam juga diwujudkan. Jadi kita belum lagi membenarkan aktiviti-aktiviti hiburan pada waktu malam itu, tapi kalau kita nak mempertimbangkan kelonggaran itu, ini adalah risiko yang perlu kita ambil kira. Mungkin akan wujud kluster kelab malam juga di sini. Jadi itu mungkin satu aspek yang kita boleh pertimbangkan. Mungkin itu salah satu sebab mengapa sektor hiburan yang disebutkan adalah kelab malam, bar itu masih lagi belum dibuka, kerana kita lihat banyak negara Jepun, Korea Selatan, apabila mereka membuka kembali dua perkara ini, kelab malam, tempat dan juga kawasan lokasi tumpuan pelancong di kepulauan di Jepun, apabila mereka membuka kembali kawasan pelancongan, berlaku peningkatan kes ketika mereka merasakan mereka sudah berjaya mengawal kes jangkitan COVID-19. Tapi apapun, ianya memerlukan keseimbangan di antara membuka semula ekonomi, merangsang kembali ekonomi dan mengawal jangkitan ini, antara mungkin dilema yang sedang dihadapi oleh pihak berkuasa ataupun kerajaan mana-mana negara sebalik desakan ekonomi dan juga usaha untuk mereka mengawal sesuatu jangkitan kes COVID-19. Ya, baik, itu saja perkongsian kami di Awani Pagi jam ini. Jangan lupa saksikan segmen khas Realiti Rakyat pada jam 8.30 bersama saya Naila Huda. Dan saya Akhil Rahman. Jumpa lagi.